Cikgu, kenapa kena buat 12 pilihan? Tak boleh ke kalau kita buat 6 saja? Cikgu, saya bening kepala lah sebab nak kena setting sampai 12 kan, nak kena kira betul-betul. Boleh ke cikgu? Kalau nak tahu, jom tonton sampai habis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya, Abdul Muiz Rosli. Dan kepada anda yang baru saja mengenali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya, kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hal tujuh pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, sebelum saya menjawab soalan anda semua, kenapa kena buat 12 pilihan, bukan hanya sekadar cukup dengan 6 pilihan saja? Kita tengok dulu apakah dasar dan kriteria pemilihan SPM seperti yang telah pun dikongsi oleh pihak UPU. Okey, kita tengok yang pertama apa dia? Pencapaian akademik dalam peperiksaan, dan yang kedua pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Kita tengok bahagian bawah tu. Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Jadi murid-murid sekalian, nak tak nak, suka tak suka, permohonan kita mestilah berdasarkan akademik dan juga co-curriculum. Kita gabungkan kedua-duanya, kita sebut sebagai meritokrasi. Okey, kenapa kita pilih 12? Kenapa tak boleh pilih 6 saja? Jom ikut saya. Okey, baik, rakan-rakan, para penonton yang dikasihi sekalian, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda tentang bagaimana contoh proses pemilihan yang berjaya. Ada 4 kriteria yang mereka akan lihat, iaitu yang pertama syarat, yang kedua kekosongan tempat, yang ketiga temuduga, dan last kali baru kita tahu berkenaan dengan keputusan. Okey, jom kita tengok pilihan pertama. Pilihan pertama, syarat cukup. Ya, anda cukup syarat. Macam yang saya kongsikan sebelum ini, anda berhak ataupun layak memohon, tapi belum tentu anda akan dapat, betul tak? Sebab itu saya katakan, yes, syarat anda layak, anda boleh mohon. Jom kita tengok yang kedua pula, kekosongan tempat tak ada. Jadi keputusannya tak bolehlah. Pilihan yang kedua, syarat cukup. Ya, betul, syarat cukup. Kekosongan tempat ada tak? Kekosongan tempat ada, tetapi temuduga kantoi. Jadi keputusan tak layak. Pilihan ketiga pula, lulus kan, syarat lulus, kemudian kekosongan tempat tak ada, jadi keputusan tak dapat. Sama juga dengan pilihan keempat kan, syarat okey, kekosongan tempat tak ada, keputusan tak dapat. Jom kita tengok sampai pilihan ke-12. Syarat ada, kekosongan tempat ada, temuduga ada, dan akhirnya keputusan dia berjaya. Jadi murid-murid sekalian, jom kita tengok pula macam mana contoh yang tak dapat. Ini dia murid-murid sekalian, proses pemilihan yang tak dapat. Sama juga konsepnya, dia melihat kepada 3 benda yang utama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama syarat, yang kedua kekosongan tempat, yang ketiga temuduga sekiranya ada, yang keempat barulah kita tahu keputusan itu sama ada berjaya ataupun tidak. Pertama kita tengok syarat cukup. Yes, syarat cukup. Yang kedua, kekosongan tempat ada tak? Tak ada. Jadi keputusan tak berjaya. Pilihan yang kedua, syarat okey, kekosongan tempat okey, temuduga kantoi, keputusan tak dapat. Sama juga dengan pilihan ketiga, syarat okey, kekosongan tempat ada, temuduga kantoi tak lepas, jadi keputusan tak lepas. Kita tengok pilihan ke-12, sama juga syarat ada, kekosongan tempat tak ada, jadi keputusan tak dapat. Dia konsepnya, dia akan tengok pilihan pertama, kedua, ketiga. Kalau yang ketiga tak layak, tengok pilihan keempat. Tak layak, dia tengok pilihan kelima. Lima tak layak sampai pilihan keenam. Keenam tak layak sampailah pilihan ke-12. Sebab itu saya katakan kepada murid-murid sekalian, kalau boleh biarlah isi itu sampai pilihan ke-12. Sebab kita yakin kan kita boleh dapat sampai pilihan ke-6. Yes, kalau mata merit kita tinggi, ataupun markah ataupun keputusan peperiksaan kita cantik, bagus, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi kalau mata merit kita sedang-sedang saja, sebaik-baiknya biarlah kita buat 12 pilihan. Dan yang paling penting sekali ialah apa dia? Kita kena pastikan juga pilihan-pilihan ini adalah merupakan pilihan yang kita suka. Sebab kita tengok contoh pilihan berjaya tadi, dia dapat pilihan yang keberapa? Dia dapat pilihan ke-12, betul tak? Jadi murid-murid sekalian, bayangkan kalau pilihan ke-12 tu anda cincai, anda hentam kan, daripada benda yang anda tak suka, tiba-tiba letak aje lah, cikgu cakap letak pilihan ke-12.
tiba-tiba dapat pilihan ke-12, tak kenaya kan. Nak minta tukar tak boleh, rayuan pun tak boleh kan. Nak tak nak ambil je lah. Bila dah ambil tak boleh pergi. Akhirnya jadi murid-murid sekalian, tolong tak apa, untuk fasa pertama ni mungkin tak berapa penting sangat lah nak kena isi sampai 12. Tetapi pastikan bila dalam fasa pengemas kinian nanti, isilah sampai 12. Okey, setakat ini saja. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian anda akan jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.